Okay, waktu rehat nanti. Okay, jadi untuk hari ni, kita bincangkan sikit lah. Okay. Ni tugasan yang cikgu bagi pada pada hari apa hari Rabu kot. Hari Isnin. Okay. So, hari Isnin baru ni cikgu ada bagi tugasan pada kamu satu sahaja. Tugasan yang cikgu minta kamu cuba selesaikan. Ada yang hantar pada cikgu lah. Tak silap cikgu Aiman kot. Terima kasih Aiman yang hantar pada cikgu. Jadi, kita bincangkanlah sikit berkaitan dengan tugasan ni. Di mana dalam tugasan ni, kamu kena tentukan sama ada kedua-dua persamaan ini adakah ia selari ataupun sebaliknya lah. Okay? Jadi, adakah ia selari ataupun sebaliknya. Bagaimana kita nak tentukan sama ada kedua-dua persamaan ini selari ataupun tidak? Kita kena lihat pada nilai M lah, kecerunannya. Okay? Okay, di mana kalau kecerunannya sama, bermakna ia adalah selari. Okay, jadi kat sini kita ada Alhamdulillah. Kita ada persamaan yang pertama. Okay, kita ada Y sama dengan 3/2X tolak 12 lah. Okay. Jadi, kita akan dapatkan nilai M-nya. So, nilai M kat sini kita boleh peroleh direct terus daripada persamaan ini. Sebab ini dalam bentuk persamaan kecerunan. Okay, maka nilai M-nya adalah sama dengan 3/2 lah. Okay. Sebab apa 3/2? Kita ambil perkali di hadapan X ini 3/2. Okay. So, sekarang kita nak lihat pada persamaan yang kedua. So, kita ada, okay, kita ada 2Y sama dengan 3X tolak 2. Okay, yang ini kamu kena jadikan dulu ia dalam bentuk kecerunan. Okay, so kita akan bahagikan dengan 2 lah. Okay, bagi dengan 2, kiri dan kanan. So, kita boleh potong kiri. Tinggal Y sama dengan 3/2X tolak 1 lah. Okay, sekarang. So, nilai M dia sama dengan 3/2. Okay. So, kiri dan kanan nilai M-nya adalah sama. So, bila nilai M-nya sama, maka okay, kamu boleh buat kesimpulan lah. Kesimpulan adalah kedua-dua garis lurus adalah selari. Itu saja. Okay. Okay, ada soalan ke? Kalau tak ada, cikgu teruskanlah pembelajaran pada hari ini. Okay, tak ada So, pembelajaran hari ini kita nak lihat tentang standard pembelajaran 9.15. Kita nak menentukan persamaan suatu garis lurus. Okay. TP3 juga. So, TP3 ni kira sepatutnya tiada masalah lah untuk kamu kuasai. Okay. So, di sini ada beberapa langkah lah. Okay. Yang kamu kena tahulah. Okay, yang pertama adalah kamu kena tentukan kecerunan dahulu. Nilai M Okay, nilai M tu penting. Kena tahu dulu nilai M. Kemudian, kita tentukan koordinat titik bagi X, Y pada garis lurus. Okay. Itu langkah yang kedua lah. Okay. Kemudian, bila kita dah ada nilai X, kita dah ada titik bagi nilai X dan juga Y, kita dah ada nilai M, kita akan gantikan nilai M, X dan Y ini dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So, persamaan ini sangat penting untuk kamu tahulah. Y sama dengan MX tambah C. Okay, kenapa kita ganti nilai M, nilai X dan juga nilai Y dalam persamaan ini untuk kita dapatkan nilai C. Okay, tentukan pintasan C ni, nampak ni. So, tujuannya adalah untuk kita dapatkan nilai C. Jadi, bila kita dah dapat nilai C nanti, okay, apa yang kamu kena buat langkah terakhir, kita akan gantikan nilai M dan juga nilai C dalam persamaan yang sama, Y sama dengan MX tambah C, untuk kita bina persamaan yang baru lah. Okay. So, penting persamaan ini.
Yang terakhir ni, step dia tak sama dengan step kat sini. Step kat sini kita nak ganti nilai M, X dan juga Y untuk dapat nilai C. Step yang terakhir ni, kita gantikan nilai M dan juga nilai C ni untuk kita dapatkan persamaan. Tu perbezaan dia. Proses dia untuk kita bina persamaan garis lurus. Sangat penting bina persamaan garis lurus ni soalan ni famous. Biasa akan ditanya bina persamaan bagi sekian lah. Okey. Ni contoh kita ada contoh. Yang ni tak payah tengok lagi lah. Nanti cikgu akan terangkan proses untuk kita bina persamaan garis lurus Okey, so kat sini soalan dia tentukan persamaan bagi garis lurus yang berikut. So TP3 tahap penguasaan 3. Okey, so kita nak tentukan. Kita nak bina persamaan garis lurus. Okey. Bagaimana? So kita lihat dulu soalan dia. Selari dengan Y sama dengan 2X tambah 3 dan melalui titik 05. So sebenarnya selari dengan Y sama dengan 2X tambah 3. So kat sini dah ada satu persamaan. So ini adalah satu garis lurus yang pertama. So ini garis lurus itulah. Contoh. Okey. Kemudian kita ada satu lagi. Sebelum tu cikgu akan tulis dulu. Ini persamaan dia untuk garis lurus yang pertama. Okey, kemudian ada satu lagi garis lurus yang selari dengan Y sama dengan 2X tambah 3. So ada satu lagi garis lurus yang selari. Okey. Dan di atasnya dan melalui 05. So dia melalui pada titik 05. Okey. Tapi dia tak bagi persamaan. Okey. Persamaan yang kedua ni dia tak bagi. Persamaan yang kedua ni kamu yang kena cari. Okey. Dia bagi satu garis lurus, persamaan dia Y sama dengan 2X tambah 3. Kemudian dia cakap selari. So maksudnya ada satu lagi garis lurus yang selari di sini. Okey, ni gambarannya. Gambaran dia. Dua garis lurus ni. Okey. So garis lurus ni kamu kena cari persamaan dia. Bagaimana? Ingat step tadi yang cikgu bagi tahu. Langkah yang pertama, proses dia adalah dapatkan nilai M, kecerunan. Okey. So nak dapatkan nilai M, bagaimana? Kita nak bina persamaan ini. So kecerunannya kita kena tahu. Okey, jadi kita kena dapatkan nilai M-nya. Bagaimana? Dia bagi maklumat ini sahaja. 05, titik dia berada di atas garis lurus ini. Okey. Dan dibagi satu lagi persamaan di sini bagi garis lurus ini yang selari dengan yang ini. So Y sama dengan 2X tambah 3. Jadi bagaimana kita nak dapatkan M bagi persamaan ini? Kena ingat balik kamu dah belajar hari Isnin baru ni. Okey. Bila ada dua garis lurus yang selari, nilai apa yang sama? Dua garis lurus yang selari, nilai apa yang sama? Ingat lagi tak? Hari Isnin baru ni. Baru cikgu terangkan tadi. Soalan dia, contoh, tugasan. Keluarkan apa dia? Kalau dua garis lurus selari, nilai apa yang sama? Dah belajar dah ni. Betul, Aiman. Nilai M dia sama. So, nilai M untuk garis lurus ini mesti sama dengan garis lurus ini. Jadi, kat sini kita ada persamaan dia, betul? So, persamaan ini kita boleh keluarkan nilai M-nya, betul? So, kalau kita dapat nilai M bagi persamaan yang pertama ini, bermakna kita akan dapat juga nilai M bagi garis lurus yang kedua ini. Sebab nilai M-nya mesti sama. Sebab dia selari. Okay? Itu point dia kat sini, kamu kena faham. Bagaimana nak keluarkan nilai M. So, nilai M untuk garis lurus yang pertama, nilai M-nya adalah 2. Maksudnya nilai M di sini juga adalah 2. So, M kat sini sama dengan 2. Okey? Sebab apa? Sebab M dia sama. Sebab dia selari. Okey? So, kamu dah dapatkan nilai M. So, yang kedua, kita ada titik 05. Tentukan titik. Okey? Tentukan titik. Oh, sorry. Okey, tentukan titik XY. Okey, sekarang kita ada 05. Kita kena ambil titik yang berada di atas garis lurus persamaan yang kita nak cari. Okey? Inilah 05. So,
kita tulislah 0 ini nilai X, 5 ini nilai Y. Okey? So, kamu dah ada nilai M, kamu dah ada nilai X, kamu dah ada nilai Y. So, step yang seterusnya, ketiga, ganti nilai M, X, Y dalam Y sama dengan MX tambah C. Kenapa kita kena ganti dalam persamaan ini? Sebab ini adalah persamaan umum bagi garis lurus. So, kita gantikan nilai. So, Y dia berapa? 5. So, gantikan 5 sama dengan M dia 2. So, gantikan 2. X dia 0. Okey. Tambah C. Okey, sebab kita nak cari nilai C. Okey, so 5 sama dengan 2 darab 0, 0 So, C. Jadi, C kamu sama dengan 5. Okey? Itu sahaja. Sekarang step yang terakhir. Okey? Ganti nilai M sama dengan 2, C sama dengan 5 dalam Y sama dengan MX tambah C. So, gantikanlah. So, Y sama dengan M dia berapa? 2. X. Kena ingat, step yang terakhir ni, nilai X ni tak payah ganti dah kosong. Sebab step yang terakhir ni, kita hanya gantikan nilai M dan juga nilai C sahaja untuk kita bina persamaan garis lurus. Okey? Kita ganti nilai X dan juga nilai Y ni untuk dapatkan nilai C. Kamu kena ingat tu. Nanti ramai yang keliru. 2X tambah C. C dia 5. Inilah jawapan kamu. So, persamaan yang kedua ini, garis lurus yang kedua ini adalah Y sama dengan 2X tambah 5. Okey? Nampak? Nilai M dia sama kan? 2. So, kalau kita tahulah nilai M dia sama, kedua-dua garis lurus ini maksudnya dia selari. Okey? So, inilah jawapan kamu. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita bagi contoh seterusnya yang berikutnya. Okey, tak ada soalan. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey. Contoh yang berikutnya. Okey, ni dia. Sama saja bentuk soalan dia. Okey. Okey, soalan dia selari dengan Y sama dengan 3X tolak 1. So, ada satu garis lurus. Ni dia persamaan dia. Y sama dengan 3X tolak 1. Lepas ada satu lagi garis lurus selari dengan dia. Okey. Dan pada garis lurus yang satu lagi ni, dia melalui pada titik 2, -1. Okey. Jadi kamu kena dapatkan persamaannya. Persamaan kamu kena cari. Okey. Jadi kita ikut step by step. So, langkah yang pertama, okey, dapatkan M. Okey. So, kena ingat kalau ada dua garis lurus yang selari, makna nilai M bagi kedua-dua persamaan ini adalah sama. Nampak? Dia berkait dengan apa yang kamu dah belajar sebelum ini. Kalau kamu tak ingat, kamu tak boleh jawab soalan ni. First, kamu dah tak boleh jawab sebab nilai M kamu salah. Kamu tak tahu macam mana nak tentukan nilai M. Okey? So, nilai M kamu kena lihat pada persamaan yang pertama ini. Okey? Sebab apa? Sebab nilai M kat sini, bila kamu dapat bagi garis lurus yang pertama, maka nilai M ni juga akan sama dengan garis lurus yang kedua. So, nilai M dia kat sini senang. Dia dah bagi dalam bentuk kecerunan. Keluarkan nilai M dia sama dengan 3. Maka nilai M kamu adalah sama dengan 3. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua, okey, tentukan titik XY. Okey. So, saya tulis kat sini je. Kita ada, okey, garis lurus persamaan yang kita nak cari itu
Di atasnya ada satu titik, 2 dengan negatif 1. So, 2 ni adalah X, negatif 1 ini adalah Y. Senang je. Kamu labelkan saja X dengan Y. Okey? Untuk langkah yang kedua. Langkah yang seterusnya, okey, gantikan. Gantikan M sama dengan 3, X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1. Okey, gantikan ketiga-tiga ini dalam Y sama dengan MX tambah C. Sebab apa kita nak dapatkan nilai C? Okey, so gantikan dia. So, Y adalah negatif 1 sama dengan M3, X-nya 2 tambah C. So, negatif 1. 3 darab 2, 6 tambah C. Okey. Jadi, cikgu pindah kat sini. Cikgu tukar tempat lah. So, 6 tambah C, negatif 1. Cikgu nak letak C sebelah kiri. Senang sikit. So, C kamu 6 pindah sebelah kanan, negatif 1. Ni salin dia, negatif 1. 6 ni pindah sebelah kanan, jadi negatif 6. So, C kamu nilainya adalah negatif 7. Okey. C kamu sama dengan negatif 7 lah. Negatif 1 tolak 6 dapat negatif 7. So, langkah yang terakhir, ganti M sama dengan 3, C sama dengan negatif 7 dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, gantikan. So, Y sama dengan M dia 3, X tambah C dia negatif 7. Okey, ingat kalau kamu jumpa jawapan kamu belakang dia ni, sini positif, sini ada negatif. Kalau ini jawapan akhir kamu salah belum selesai lagi. Tanda tu kena selesaikan. So, Y sama dengan 3X tambah jumpa tolak akan dapat tolak 7. So, inilah jawapan akhir kamu. Persamaan dia, okey. Persamaan kedua bagi garis lurus ini adalah Y sama dengan 3, X tolak 7. Itu sahaja. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Ya Allah, betul ke ni? Okey, cuba buat soalan ni tu cikgu. Ikut step by step. So, langkah pertama dapatkan nilai M. Okey. Cuba. Cikgu nak kamu dapatkan jawapan akhir dia. Persamaan dia apa? Cikgu tulis dulu. Okey, dapatkan nilai M. Okey, cuba dapatkan nilai M. Kemudian langkah kedua, tentukan di titik. Langkah ketiga, ganti nilai M, X, Y dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey. Langkah yang terakhir, ganti nilai M dan C dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Ada 5 orang ni. Mesti boleh punya ni. Aiman, Sofia, Emil, Al-Amin, Nabil, Nur Akila, Putri. Semua nama, sedap-sedap nama. Okey, cuba. Cikgu dah tunjuk dah. 2 contoh tadi dan kat sini pun ada proses dia.
Ya, ada yang dah dapat ke? Okay, Aiman, dapat apa nilai M? Nilai M. Okay, M sama dengan 1/2 Ada lagi tak? Yang lain dah cuba. Okay, Aiman M 1/2. Titik dia X 8, Y sama dengan 2. Okay, betul. Nilai C -2. C -2. Kita check dulu Yang lain dia tak nak kongsikan juga. Kan? Okay, tak apa. So nilai C -2 Kita try ganti dahulu. Okay, sebelum tu. Okay, jawapan akhir. Persamaan kamu. Okay, Y sama dengan 1/2 X tolak 2 Okay, yang lain tak apa. Boleh semak jawapan Aiman ni. Dengan jawapan cikgu share di depan ni. So ni dah betul. Okay. M dia 1/2. Kita ambil je daripada sini. Okay. Y dia kan sama dengan 1/2 X tambah 1. So 1/2 ni adalah nilai M lah. Okay, betul ni betul lah. So yang ni pun sama. X dia 8 betul. Y dia 2 betul. So sampai step yang kedua dah betul. Step ketiga kita kira So Y dia 2. C -2. Okay. C -2. Okay. So M dia 1/2. X dia adalah 8 tambah C. So 2 sama dengan. So ni dapat 4 tambah C. So 4 tambah C sama dengan 2. Cikgu ubah tempat Maka C kamu sama dengan 2 tolak 4. So C kamu -2. Okay, betul? Betul -2. Betul lah. Okay, so gantikan nilai M. M kamu adalah 1/2. C kamu adalah -2. Okay, betul So jawapan akhir kamu betul lah macam Aiman sebut ni. Y sama dengan 1/2 X tolak 2. Okay, ni jawapan akhir. Okay. So kalau jumpa soalan macam ni sepatutnya tak ada masalah lah. Walaupun step dia banyak tapi dia taklah terlalu susah sebenarnya. Okay. Berbanding dengan subtopik yang kamu akan belajar nanti. Subtopik seterusnya nanti. Dia lebih susah sikit. Okay. Sekejap Cikgu ada perasan hantar mesej. Siapa ni? Siapa yang bawa hantar mesej kat saya ni 016 718 4410. Dah boleh join ke? Tak respon pula. Ni siapa ni? Nama tak ada kat atas ni. Cikgu tak save ni. 016 718 4410. Siapa ni? Tak tahu. Sofia, cikgu tak boleh masuk. Sofia dah masuk belum ni? Betul. Dia kena guna betul, kena guna email personal. Sekejap Ni yang seorang ni boleh lah ni. Tak join. Terima kasih Aiman respon Dah masuk belum ni? Tak boleh juga.
You will be able to join in just a moment. Sekejap. Kita bantu kawan kita sekejap. Kesian pula dia ni. Saya tak tahu nama dia siapa ni. Cuba masuk sekali lagi. Okay. Cuba kita try contoh yang seterusnya. Boleh tak? Kamu cuba buat. Dia macam matematik ni kan. Bila kita bersama-sama macam ni, kamu banyak buat contoh tugasan, cikgu lihat jawapan kamu, baru kamu boleh kukuhkan pemahaman kamu. Okay, cuba buat. Tak berapa nampak yang tepi tu. Okay, yang tepi ni titik -3, -3, kosong Cuba try. Selari dengan 2y sama dengan -x tambah 3. Okay, berhati-hati bila dapatkan nilai m. Berhati-hati bila dapatkan nilai m sebab persamaan itu bukan dalam bentuk kecerunan. Tukar dulu.
Ada yang cuba dah. Jadi tak boleh juga. Kena check. Okay, tak apa. Cuba dulu buat Tak boleh juga kena check internet connection. Maksudnya internet kawan kita ni lah. Macam problem. Tak, tak apa. Nanti saya share video ni lah. Saya dah rakam dah ni. So, langkah dia yang pertama nilai N berapa? Yang kedua, X, Y. Nah. Okay, yang ketiga, C berapa? Keempat, persamaan. Rugi kalau kamu tak cuba. Ada 6 orang ni. 8 orang. Okay, kalau dah siap. Okay, boleh kongsikan jawapan. M negatif 1/2. Okay. Negatif 3. Y kosong. C berapa? Negatif 1/2 atau 1.5. Okay. Persamaan. Y sama dengan negatif 1/2 X. Okay, tolak 1.5 ataupun kamu boleh tulis jawapannya negatif 3/2 Okay. Kita semak sama-sama. Ada lagi tak yang nak kongsikan jawapan selain daripada Aiman, Sofia ke, Akilah ke, Putri ke, Emil ke? Tak ada tapi kalau tak ada pun saya nak kamu cuba buat lah Okay, kita lihat. So M dia negatif 1/2. Macam mana boleh dapat negatif 1/2 ni? Kamu kena lihat pada persamaan dia 2Y sama dengan negatif X tambah 3. So Y sama dengan negatif 1/2X tambah 3/2. Okay. So betul So negatif 1/2. Okay, betul. Nampaknya dah mahir macam mana nak dapatkan nilai M daripada pecahan. Okay. So nilai X kamu negatif 3, Y kosong. Betul? Okay, betul. So C macam mana boleh dapat negatif 1/2? Kita kena gantikan lah dalam persamaan. So Y kosong sama dengan MX negatif 1/2 nilai M. X dia negatif 3 C tambah C. So kosong sama dengan negatif 1/2 darab 3 dapat 3/2 tambah C. So C kamu nilainya adalah negatif 3/2. Okay, betul Ini pun betul. Negatif 1/2 pun cikgu terima. Kamu dapat jawapan negatif 1.5 pun betul. Okay. Kemudian yang terakhir kita gantikan nilai M dan juga C dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan M negatif 1/2 X tambah C. C tadi dapat berapa? Negatif 1/2 kan? So Y kamu sama dengan negatif 1/2 X tolak 1/2 ataupun negatif 1.5 pun boleh. Okay, betul So yang lain kena cuba tau. Tolong cuba. Kalau kamu tak cuba, kamu tak akan tahu prestasi kamu sampai mana kamu boleh buat. Okay.
Iman dah cuba. Terima kasih. So, saya tahu di mana level kamu sekarang ni. Kemampuan kamu. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan slide seterusnya. Okey, tak ada So, yang terakhir, okey. Ini yang cikgu nak tekankan jugalah soalan ni sedikit berbeza dengan contoh-contoh yang cikgu bagi sebelum ini, di mana pada soalan ini tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A dan juga titik B. Okey, titik B. Ada dua titik Dia tak bagi dua garis lurus yang selari. Tapi cikgu boleh tuliskan, cikgu boleh gambarkan situasinya di sini. Okey, ada satu titik. Okey, ni titik A katakan. Alah, hal buruknya. Okey, ni titik A. -3, -4. Ni soalan ni berbeza Okey, ada satu lagi titik, ni titik B. 2, 6. Di mana garis lurus ini dia melalui titik ini, kedua-dua titik ini. Nampak? Ini soalan dia. Sekarang soalan dia, kamu kena dapatkan persamaan dia. Saya percaya kamu dah belajar tingkatan 2 garis lurus ni kalau tak silap saya. Dalam saya dah lupa tingkatan 2 bab berapa, tapi saya percaya kamu dah belajar. Okey? Sofia tak boleh masuk ni, tak apalah, nanti cikgu explain dekat dia sekejap. Alamak. Kenapa ni? Okey. Jadi ada satu rumus, saya percaya kamu dah belajar. Kalau dah belajar, pernah dengar, pernah lihat, cuba kamu respon Persamaan dia, okey, langkah dia sama je, kita dapatkan nilai M, dapatkan nilai C, bina persamaan. Cuma bentuk dia berbeza. Okey, langkah dia yang pertama, bila kita nak dapatkan nilai M, kamu akan guna rumus ini, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Pernah belajar tak rumus ni? Untuk dapatkan kecerunan. Pernah kan? Saya percaya kamu pernah belajar, tak silap saya tingkatan 2. Okey. So, ini langkah yang pertama di mana kamu kena gantikan nilai. So, sebelum tu labelkan dulu Cikgu letaklah sini X2, ni Y2. Atas ni X1, ni Y1 lah. So, gantikan saja. Okey. Gantikan saja. Y2 dia berapa? 6. 6 tolak Y1, -4. Kat sini biasanya yang kamu terkeliru, tersilap. Okey, X2 dia 2. Ada yang tertukar tempat lah, tersalah letak posisi lah. Okey. X1 dia -3. So, -3. So, kamu akan dapat okey, 6 tolak 4, kamu akan dapat 6 tolak -4, kamu akan dapat 10 Sebab apa? 6 tolak dengan negatif ni akan jadi tambah. So, 6 tambah 4 dapat 10 Okey, 2 tolak -3. So, tolak jumpa negatif pun sama, dia akan jadi positif. So, 2 tambah 3 dia akan jadi 5. So, jawapan akhir kamu 2. 10 bahagi 5 dapat 2. So, M kamu 2 nilai dia. Okey. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai titik X. Okey, titik X dan juga titik Y. Okey, yang ni kan dia ada dua titik. Okey, tips yang cikgu boleh bagi pada kamu, kamu ambil lah titik yang tiada negatif. Tiada tanda negatif. Ni A ada negatif kan? Sebab apa? Sebab bila ada negatif, nanti kamu akan masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Dia akan membebankan kamu, menyusahkan kamu. So, ambil titik yang positif. Ni B. 2 dengan 6. So, ambil lah X ni 2, Y ni 6. Sebab nak memudahkan kamu nanti. Untuk step yang ketiga, ganti M, X, Y dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey?
Bila ambil positif, mudahlah sikit. Kalau tak, nanti ada negatif. Jadi pening pula kamu nak pindah rendah pun. Mungkin ada yang mahir, tak apalah. Mungkin ada yang baru dah mahir, baru nak mahir tu. Nak pindah rendah nanti tersilap. Okay, so Y kamu adalah 6 sama dengan M kamu 2, X kamu 2 tambah C. Okay, so 6 sama dengan 4 tambah C. Okay, so ini selesaikanlah. Nanti kamu selesaikan, so dapatlah C kamu sama dengan 2. Okay, kemudian sama je, step dia sama macam contoh-contoh yang sebelum ni, cuma bentuk soalan berbeza. Okay, yang penting kamu tahu proses tu macam mana nak dapatkan bentuk persamaan garis lurus. Inilah proses dia. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, ganti M dan C dalam Y sama dengan MX tambah C lah. So gantikan. So Y sama dengan M kamu nilainya berapa tadi kamu dapat? 2 kan? So 2X tambah C. C pun dapat 2. Okay, so jawapan akhir kamu Y sama dengan 2X tambah 2. Itulah persamaan kamu. Y sama dengan 2X tambah 2. Okay, saya cakap terus terang. Topik ni sebenarnya tak terlalu sukar. Kamu faham konsep dia, so mudah bagi kamu untuk jawab soalan ni. Sebab apa? Sebab dalam SPM, setiap tahun biasa dia akan tanya soalan bentuk garis lurus ini. Banyaklah dalam garis lurus tu kan yang kamu belajar kan. Dapatkan M, garis lurus selari, bina persamaan. Inilah dia. Kalau kamu mahir yang ini, ya. Yeah. Okey. Ha. Okey, negatif 3 dengan negatif 4. Kamu nak guna pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okey? Okey. Ya, betul. Boleh pilih salah satulah. Sebab apa? Sebab kenapa cikgu ambil yang positif nilai X dan juga nilai Y? Sebab cikgu nak mudahkan diri cikgu sendiri. Nanti bila nak ganti kat sini. Ni contoh apa ni, langkah yang ketiga ni, nampak semua positif kan? So dia smooth lah, mudah lah sikit. Pindah-pindah pun, hari ni jawapan C kamu dapat 2. Kalau negatif, bukan tak boleh, boleh je. Tapi nanti ada yang silap. Pindah negatif dapat positif. Pindah positif dapat negatif. Cikgu risau yang itulah. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tu soalan yang bagus lah. Tanya pada cikgu, tak ada masalah. Boleh pilih salah satu. Tapi tips yang cikgu nak bagi, ambil lah titik yang kedua-duanya positif. Itu lebih baik. Sebab ia memudahkan kamu pada langkah yang ketiga. Okey? Ada lagi soalan? Ada Okey, kalau tak ada, kelas kita sampai sini saja. Untuk hari Jumaat ni cikgu tak ambil masa yang lama. Selepas ini, cikgu harap sangat cikgu akan bagi satu tugasan. Kamu buat dan kamu hantar pada cikgu tugasan tersebut. Semua yang masuk kelas hari ni cikgu minta hantarlah tolonglah hantar. Cikgu akan tanda, jangan risau. Okey? Tolonglah hantar Kita ada ramai kat sini, 8 orang kalau tak silap cikgu. Kita ada okey. Kita ada Aiman, kita ada Sofia, kita ada Emil, kita ada Al-Amin, kita ada Nabil, kita ada Syakirin, kita ada Akilah, Puteri, Sofia. Tolonglah hantar. Okey? Satu tugasan saja. Ada masa lagi ni. Setengah jam lagi. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita di sini? Kalau tak ada, cikgu sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey.
Terima kasih yang masuk kelas hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang cikgu kongsikan ini bermanfaat untuk kamu gunakan sepanjang hayat kamu lah. Sebab belajar bukan untuk peperiksaan semata-mata. Okey, kalau belajar kamu fikir untuk ilmu kamu, insya-Allah dia akan kekal dalam kepala kamu sampailah bila-bila. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama, Emil.